Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya akan memperkenalkan salah satu sekolah swasta yang bertaraf antarabangsa yang bernama Tenbai School Setia Eco-Park Shah Alam. Nama saya Nur Amira Suhaila binti Muhammad Hafiz, part 233002231. Saya akan memperkenalkan sejarah penubuhan Tenbai School. Pada tahun 1960, Tenbai Schools pertama kali bermula sebagai tadika untuk golongan British yang berada di Tanah Melayu pada ketika itu. Oleh kerana sekolah ini cepat berkembang, ia menjadi salah satu sekolah antarabangsa pertama di Malaysia. Tenbai International School Ipoh diketuai oleh Puan Dorothy Nelson Doyle dan sekolah ini dinamakan sempena kampung halamannya di Tenbai Wells. Tenbai School Setia Eco-Park mula beroperasi pada tahun 2008. Murid warga negara Malaysia akan berada di Sekolah Seri Tenbai, manakala murid antarabangsa akan berada di Tenbai School. Di sini terdapat beberapa cawangan Tenbai School di seluruh semenanjung Malaysia. Yang pertama, Meru Raya Ipoh Perak. Yang kedua, Tanjung Bunga Pulau Pinang. Yang ketiga, Setia Eco-Park Shah Alam Selangor. Yang keempat, Setia Eco Gardens Johor Bahru, Johor. Yang kelima, Setia Eco Hill Semenyih, Selangor. Dan yang terakhir adalah di Tropicana Aman Teluk Panglima Garang, Selangor. Seterusnya, saya akan menerangkan falsafah sekolah Tenbai. Yang pertama, guru sebagai pembimbing. Ini bermaksud murid perlu usaha sendiri untuk mendapatkan jawapan. Guru hanya sebagai pemudah cara dan membantu murid untuk mendapatkan jawapan. Kebanyakan aktiviti adalah dijalankan secara hands-on. Yang kedua adalah perkembangan secara holistik. Ini bermaksud perkembangan secara holistik ini tidak tertumpu pada kemajuan akademik sahaja, tetapi pembangunan sosial juga. Oleh kerana sekolah ini juga mempunyai murid antarabangsa, murid digalakkan untuk bersosial bersama mereka juga akan untuk membina social network. Objektif kajian ini ialah yang pertama, Tenbai School Setia Eco-Park adalah sebahagian daripada keluarga Tenbai Schools, salah satu perintis pendidikan kebangsaan Malaysia dan antarabangsa di Malaysia dengan hampir 60 tahun warisan di negara ini. Yang kedua, sebagai sekolah yang pertama dibina khas dalam kumpulan, mereka telah ditubuhkan pada tahun 2008 dalam pembangunan Setia Eco-Park yang memenangi anugerah di Setia Alam. Ia menawarkan pilihan pendidikan premium kepada ibu bapa yang terletak di Kelang, Shah Alam, Petaling Jaya dan kawasan sekitarnya. Yang ketiga, kampus tercanggih yang direka bentuk untuk menyediakan ruang untuk kanak-kanak meneroka persekitaran dan meningkatkan potensi kebolehan mereka. Pelbagai kemudahan termasuk kompleks sukan penuh, makmal reka bentuk dan teknologi, auditorium moden dan banyak lagi. Manakala kampus hijau seluas 20 ekar menyediakan ruang yang luas untuk lebih 100 aktiviti kokurikulum, program muzik dan sukan yang komprehensif. Yang keempat, Tenbai School kini merupakan salah satu sekolah antarabangsa paling popular di Lembah Kelang. Mereka menyediakan pelbagai perkhidmatan kepada hampir 2,000 pelajar di seluruh sekolah antarabangsa, iaitu Sekolah Antarabangsa Tenbai dan Kebangsaan Malaysia, iaitu Sekolah Seri Tenbai. Dan yang terakhir adalah Pelajar di Tenbai School mendapat pencapaian tinggi iaitu 100% daripada graduan 2021 menerima tempat di universiti pilihan mereka. Falsafah pembelajaran yang diterapkan dalam diri pelajar di sekolah itu telah mempersiapkan diri mereka untuk melakarkan kejayaan tempatan dan global. Dalam kajian ini, kami menggunakan dua kaedah, iaitu kajian dokumentasi. Kami mencari data dari dokumen seperti laporan tahunan dan program pembelajaran. Kajian ini memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur dan pengurusan sekolah Tenbai. Yang kedua, kajian perbandingan. Kami menggunakan kaedah ini dengan membandingkan sekolah Tenbai dengan sekolah-sekolah lain untuk mencari maklumat mengenai kelemahan dan kelebihan sekolah Tenbai berbanding dengan sekolah-sekolah lain. Seterusnya ialah kurikulum Tenbai School Setia Eco-Park.
Sekolah ini menggunakan dua jenis kurikulum iaitu kurikulum Malaysia dan juga kurikulum antarabangsa. Saya akan menerangkan kurikulum Malaysia bagi sekolah rendah. Standby School setiap Ecopark menggunakan kurikulum standard sekolah rendah KSSR. Walaupun sekolah ini menggunakan kurikulum Malaysia KSSR, namun mereka masih menjalankan sesi pembelajaran dalam suasana antarabangsa yang inklusif. Yang kedua, menggabungkan pendekatan terbaik Malaysia dan global. Yang ketiga, Standby School setiap Ecopark juga menyediakan program dua bahasa iaitu DLP yang diperakui bagi subjek sains dan matematik. Subjek yang ditawarkan bagi kurikulum Malaysia bagi peringkat sekolah rendah adalah matematik, sains, seni, reka bentuk dan teknologi, pendidikan moral, pendidikan jasmani dan kesihatan, teknologi maklumat, pendidikan Islam dan muzik. Seterusnya ialah kurikulum Malaysia bagi peringkat menengah. Standby School setiap Ecopark menggunakan kurikulum standard sekolah menengah KSSM bagi pelajar tingkatan 1 sehingga tingkatan 5 iaitu berusia 13 hingga 17 tahun. Pelajar-pelajar juga akan menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia iaitu SPM. Sama seperti sekolah-sekolah menengah yang lain, Standby School setiap Ecopark menawarkan subjek-subjek yang menarik seperti akaun, seni, pendidikan sivik, reka bentuk dan teknologi, ekonomi, geografi, teknologi maklumat, pendidikan Islam, pendidikan moral, matematik dan matematik tambahan, muzik, pendidikan jasmani dan kesihatan dan juga sains iaitu biologi, kimia dan fizik. Kurikulum kedua iaitu kurikulum antarabangsa. Kurikulum antarabangsa yang diterapkan di sekolah ini bagi tahap pendidikan di tadika adalah Early Years Foundation Stage Curriculum FYFS dari United Kingdom iaitu National Early Years Curriculum. Tadika atau tahap early di Standby School setiap Ecopark ini menyediakan pendidikan kepada kanak-kanak seawal usia 3 tahun sehingga 5 tahun. Kurikulum antarabangsa bagi peringkat seterusnya adalah primary. Standby School setiap Ecopark menggunakan National Curriculum for England NCUK bagi primary years. Bagi tahap primary ini, pelajar terdiri daripada pelajar-pelajar berusia 5 sehingga 11 tahun. Pada tahap ini juga, ia terbahagi kepada dua tahap iaitu Key Stage 1 dan juga Key Stage 2. Subjek yang ditawarkan bagi tahap Key Stage 3 ialah pendidikan Islam untuk semua pelajar Islam, seni, sains komputer, reka bentuk dan teknologi, drama, bahasa Inggeris dan sastera, geografi, sejarah, matematik, bahasa asing moden, MFL di mana semua pelajar perlu mempelajari bahasa Melayu dan tambahan bahasa, sama ada bahasa Cina atau bahasa Perancis. Muzik, pendidikan sosial dan kesihatan peribadi PSHE, pendidikan jasmani PE dan juga sains. Bagi pelajar-pelajar Key Stage 4 pula, mereka mempunyai beberapa subjek biasa dan beberapa subjek tambahan. Antara subjek yang perlu dipelajari ialah perakaunan, seni dan reka bentuk, bahasa Melayu, wajib bagi pelajar yang mempunyai pasport Malaysia, biologi, pengajian perniagaan, kimia, bahasa Cina atau bahasa Perancis sebagai bahasa kedua, sains komputer, reka bentuk, teknologi tekstil, reka bentuk dan teknologi, geografi, sejarah, muzik, pendidikan jasmani dan juga fizik. Bagi tahap seterusnya ialah sekolah menengah atau secondary. Tahap ini masih menggunakan kurikulum NCUK. Ia terbahagi kepada dua tahap iaitu Key Stage 3 dan juga Key Stage 4. Pelajar-pelajar pada Key Stage 4 perlu menduduki peperiksaan iaitu The Cambridge International General Certificate of Secondary Education IGCSE. Subjek yang ditawarkan bagi tahap Key Stage 3 ialah pendidikan Islam untuk semua pelajar Islam, seni, sains komputer, reka bentuk dan teknologi, drama, bahasa Inggeris dan sastera, geografi, sejarah, matematik, bahasa asing moden, MFL di mana semua pelajar perlu mempelajari bahasa Melayu dan tambahan bahasa, sama ada bahasa Cina atau bahasa Perancis. Muzik, pendidikan sosial dan kesihatan peribadi PSHE, pendidikan jasmani, PE dan juga sains.
Bagi pelajar-pelajar Key Stage 4 pula, mereka mempunyai beberapa subjek biasa dan beberapa subjek tambahan. Antara subjek yang perlu dipelajari ialah perakaunan, seni dan reka bentuk, bahasa Melayu, wajib bagi pelajar yang mempunyai pasport Malaysia, biologi, pengajian perniagaan, kimia, bahasa Cina atau bahasa Perancis sebagai bahasa kedua, sains komputer, reka bentuk, teknologi tekstil, reka bentuk dan teknologi, geografi, sejarah, muzik, pendidikan jasmani dan juga fizik. Fakta menarik mengenai sekolah Ten by Setia Ecopark ialah terdapat dua kelab, iaitu Kelab Muzik dan Kelab Sukan serta lawatan sekolah seperti lawatan ke Switzerland, lawatan ke Ibu Pejabat NASA di Houston, Amerika Syarikat. Sekolah Ten by ini menganggap aktiviti selepas sekolah sebagai sebahagian penting daripada pembelajaran. Ia dapat memberi peluang kepada pelajar untuk merasai perasaan kejayaan berdasarkan penyertaan. Seterusnya ialah yuran pengajian sekolah Ten by Setia Ecopark. Pelajar Malaysia dikenakan yuran yang lebih mahal berbanding pelajar antarabangsa kerana mereka perlu membayar deposit. Yuran pendaftaran sekolah Ten by adalah sebanyak RM4,000 dan yuran permohonan sebanyak RM1,000. Manakala yuran keseluruhan pengajian sekolah Ten by Setia Ecopark adalah seperti berikut. Terdapat beberapa cadangan untuk meningkatkan sumbangan institusi pendidikan swasta terhadap sistem pendidikan di Malaysia, iaitu meliputi institusi pendidikan swasta dan kerajaan bekerjasama lebih erat untuk memastikan standard dan akreditasi pendidikan konsisten. Yang kedua, menggalakkan pelaburan dalam inovasi dan penyelidikan dan pembangunan dalam pendidikan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran. Dan yang terakhir, menggalakkan golongan kurang berkemampuan untuk mendapatkan akses kepada pendidikan swasta melalui subsidi atau pinjaman pelajar. Rumusannya, pendidikan swasta adalah komponen penting sistem pendidikan Malaysia. Mereka meningkatkan kualiti pendidikan, menyediakan variasi dalam pilihan pendidikan dan menyumbang kepada inovasi dalam kurikulum dan kaedah pengajaran. Mereka juga meningkatkan ekonomi negara dan mengurangkan beban sistem pendidikan negeri dengan menyediakan tenaga kerja yang berkualiti tinggi. Sekian pembentangan. Semoga memberi manfaat. Terima kasih.